InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما عما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada malam ini. Insya-Allah, walaupun mungkin sebahagian daripada kita sibuk dan dengan berbagai perkara lah. Jadi insya-Allah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berkumpul dan kita sama-sama ingin menghidupkan suasana muhasabah antara satu sama lain. Jadi ada beberapa berita menggembirakan jugalah. Kalau orang Johor lah pada hari ini digambarkan dalam mesyuarat majlis raja-raja, kita telah mendengar bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim telah pun dipersetujui dan telah dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong yang akan datang, iaitu bermula daripada Januari 31 hari bulan. Dan kita bersyukur perlantikan oleh Majlis Raja-Raja yang memang pun telah ada jadualnya, berlaku dengan suasana yang baik, dan suasana yang pun penuh dengan adat istiadat dan hormat menghormati antara satu sama lain. Dan alhamdulillah kita melihat bagaimana yang saya terasa terharu sikit je lah apabila melihat gambar-gambar yang di Raja Permaisuri Agong, iaitu Tengku Azizah, dia telah bersama-sama dengan abangnya Sultan Iskandar, bagaimana rapatnya, akrabnya, nampak adik-beradik itulah, macam itu. Jadi kita rasa bersyukur sangatlah kerana kita masih ada lagi raja, masih ada lagi majlis raja-raja, masih ada lagi sultan. Dan alhamdulillah Malaysia ini adalah antara negara-negara yang bertuah kerana kita masih ada raja, dan raja itu pula fungsinya ialah untuk melihat dan mengambil berat tentang hal ehwal agama Islam. Dan ini menunjukkan bahawa walaupun sistem yang ada pun ada kelemahan di sana sini, biasalah sistem yang ditakbir oleh manusia, tetapi kita melihatkan bahawa unsur-unsur agama, unsur-unsur kita kata unsur-unsur kesatuan umat itu masih ada lagi lah. Jadi sebab itulah saya ingin mengucapkan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Johor, Sultan Ibrahim, yang telah pun dilantik sebagai yang akan dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong untuk yang kali yang akan datanglah tahun bermula dari Januari tahun depan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah akan memberkatilah. Jadi kita sentiasa mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memberkati tuanku dan juga seluruh kita kata raja-raja, majlis raja-raja,
supaya rahmat Allah dan hidayah Allah sentiasa bersama dengan mereka, sentiasa bersama dengan mereka. Jadi hidayah Allah ini sangat penting. Kita sentiasa doakan supaya mereka sentiasa di bawah naungan hidayah Allah, supaya mereka sentiasa berada dalam naungan rahmat Allah. Terutamanya dalam keadaan pada hari ini umat akan berpecah-pecah. Dan kita doakan juga supaya Allah SWT sentiasa melimpahkan ilmu, melimpahkan amal taqwa, melimpahkan kepada baginda sultan kita dan juga sultan-sultan yang lain lah, iaitu supaya Allah melimpahkan rezekinya, rahmatnya kepada mereka ini, supaya mudah-mudahan mereka semua akan bersama-sama dengan perjuangan untuk menegakkan kekuatan ummah, kekuatan Islam. Ini yang kita akan bincang pada hari ini. Kita nak sambung dari sudut beberapa perkara kehancuran ataupun kita kata kebinasaan, faktor-faktor kebinasaan umat sebelum kebangkitan. Sebelum kebangkitan. Jadi ini kita akan bincang, tengok tajuk dia lah. Jadi sebelum ini saya telah pun berbincang berkenaan dengan 8 perkara yang menjadi faktor-faktor besar kehancuran umat, yang bermula daripada kepimpinan yang berpecah, berselisih, dan kemudian ulama yang berselisih. Ulama pun lemah, pemimpin lemah, ulama lemah, kemudian rakyat pula dan semualah, termasuk rakyat tenggelam pula dengan kemewahan. Dan faktor pula kita ni banyak terpengaruh dengan orang-orang yang di luar daripada takwa tadi. Kemudian kita mengabaikan pula kepada ilmu, mengabaikan kepada waqi', realiti, dan juga kita mengabaikan kepada perkara-perkara yang menjadi petunjuk hidayah daripada Allah. Ada 8 perkara lah, cuba rujuk balik pada kuliah yang lepas. Dan di sinilah kita pada hari ini kita akan sambung lagi berkenaan yang salah satu daripada perkara yang penting untuk kita ambil bahagian, mengambil satu pengajaran, insya-Allah. Bismillah. Iaitu faktor-faktor yang menghancurkan, yang akan menghancurkan, membinasakan umat, terutamanya dalam keadaan kita hari ini berada dalam keadaan sedang berhadapan dengan serangan. Sebelum ini serangan kita mungkin serangan dalam bentuk yang kita katakan serangan media, serangan secara indirect, ekonomi lah. Jadi pada hari ini kita akan berhadapan dengan serangan yang lebih besar lagi, serangan yang akan menyentuh hati kita supaya hati kita lalai, supaya hati kita lemah. Serangan akan membawa kita kepada satu bentuk yang lebih hebat, yang ke-9 yang saya nak sebut pada hari ini, sambungan daripada kuliah yang lepas, yang bahagian 2 tu, iaitu dari sudut perselisihan dan perpecahan. Jadi perkara yang menghancurkan umat, yang menjadi satu tahap sebelum kebangkitan, sebelum kita tajdid, sebelum mencapai 100 tahun tajdid. Tajdid itu, maka kita akan berhadapan dengan perpecahan, berhadapan dengan perselisihan. Perselisihan itu, dan perselisihan yang terbesar itu adalah perselisihan dalam rangka bagaimana ingin menangani masalah, menangani satu masalah, buat keputusan. Jadi kita nak, jadi saya nak sebut dekat sini bagaimana keadaan umat berada dalam keadaan yang susah, kerana mereka sendiri berpecah. Dan yang akan menyatukan umat itu daripada perpecahan, ini satu yang pelik sikit lah, yang menyatukan kita daripada berpecah-pecah tadi ialah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai fokus kepada perjuangan, fokus kepada perjuangan umat. Dan fokus kepada perjuangan umat ini tidak lain dan tidak bukan ialah kiblat yang pertama. Kiblat yang pertama. Jadi kiblat yang pertama ini, Iran akan perang dengan USA, tak adalah. Iran nak perang dengan US. Itu semua lakonan-lakonan je. Okey, jadi nak sebut kat sini kiblat yang pertama yang Allah SWT telah tarbiyah kita
bukan saja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga umat kepada rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya, terutamanya nabi dari Bani Israel. Dari kalangan nabi Bani Israel ni, daripada Nabi Ibrahim contohnya, dan bapa kepada nabi-nabi tu kan, Nabi Ibrahimnya, Nabi Musanya, dan banyak-banyak lagi lah, sampai Isanya, sampai kepada keturunan yang terakhir sebenarnya datang daripada bangsa Arab, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel ni sampai Isa. Jadi kita lihat bagaimana digambarkan sebagai Abrahamic faith, dipanggil zaman kita ni, yang dipanggil sebagai agama ataupun keimanan, ataupun agama lah lebih sesuai, agama Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim AS. Ni Bani Israel ni, Musa, Isa dan seterusnya sampailah kepada kita lah. Jadi di sini disebut bagaimana daripada zaman itu lagi, sebenarnya daripada zaman rasul-rasul yang sebelumnya, terutama zaman Bani Israel yang kita nak tengok, Bani Israel ni zaman kita ni, iaitu kiblat yang menjadi tumpuan kepada solat, kepada fokus agama Islam, daripada Bani Israel, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat yang pertama ialah kiblat iaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diarahkan untuk menghadap Masjidil Haram, iaitu kiblat kita Kaabah yang ada pada hari ini, sebenarnya sebelum itu dia telah menghadap Masjidil Aqsa. Sebab tu dia ada satu masjid dipanggil Masjid Qibli, yang mana macam hijau sikit tu kan. Masjid Qibli itu adalah merupakan kiblat yang pertama. Jadi kiblat yang pertama itu sebenarnya bukan saja Allah saja-saja menjadikan sebagai kiblat. Allah nak jadikan Kaabah ataupun Masjidil Haram sebagai kiblat daripada awal pun boleh juga. Sebab apa? Sebab masjid yang pertama ditegakkan di atas muka bumi ini ialah Masjidil Haram, tu yang pertama sekali. Dan yang kedua yang ditegakkan ialah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah merupakan masjid yang telah dibina atas perintah Allah 40 tahun selepas Masjidil Haram. Jadi kalau nak ikut logik, kiblatnya eloklah Masjidil Haram, iaitu di Kaabah. Tapi Allah SWT memerintahkan kiblat yang pertama kepada umat ialah di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa inilah merupakan kalau nak solat apa semua menghadap kepada Masjidil Aqsa. Ini yang kita nak kena fahamlah. Jadi kemudian selepas itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Kaabah di Masjidil Haram di Mekah. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kenapakah perkara ini sebenarnya telah diberikan kepada kita dan ditunjukkan kepada kita. Bila sebut kiblat ini, maknanya kita sebut sebagai hala tuju kita, tumpuan kita, dan tumpuan kita, hala tuju kita, di mana kita nak bertawajuh padanya, menghadap padanya kan. Itu kiblat. Jadi maknanya sebab itulah kita nak digambarkan sini, Allah SWT menggambarkan tentang Masjidil Aqsa ini apabila berlakunya terutamanya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita pun tahu Allah berfirman dalam suratul Isra', Subhanalladzi asra bi'abdih lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, ila akhir. Jadi Allah gambarkan kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW telah dijalankan daripada pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ila Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, iaitu Masjid Aqsa itu mana dia ada barakah, dan sekitarnya juga itu ada barakah. Jadi dihurai oleh para ulama bagaimana kenapa Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama menjadikan Masjidil Aqsa sebagai satu masjid yang dijadikan sebagai kiblat yang pertama. Kedua, kenapa disebutkan pula barakna, yang punya barakah padanya, dan juga yang siapa yang di sekitarnya yang berkaitan dengan Masjid Aqsa juga ada barakah. Maka ulama-ulama dia menghuraikan antaranya
mengikut pandangan-pandangan mereka itu ialah menggambarkan bahawa yang pertama, Masjidil Aqsa ini adalah satu yang akan menjadi masjid yang mana nabi-nabi, rasul-rasul semua itu berada di sana, membawa umatnya melihat ke Masjid Aqsa ini sebagai satu tumpuan, sebagai satu fokus, sebagai satu perkara yang akan menyatukan, Oleh sebab itu Masjid Aqsa ini bukanlah sekadar masjid biasa macam masjid kita, masjid negara, masjid negeri, masjid kampung dan sebagainya, ataupun masjid daerah kan. Tapi Masjid Aqsa ini adalah masjid yang akan menjadikan umat ini bersatu, fokus. Dan fokusnya itu adalah pada perjuangan. Perjuangan. Sebab itu digambarkan dengan allazi barakna haulah. Maksudnya di mana masjid itu ada mempunyai barakah dan juga sekitarnya juga ada barakah. Lebih kurang gitulah. Jadi nak sebut kat sini, sebab itulah pada akhir zaman ini terutamanya perkara yang akan menyebabkan kita ini boleh mengelakkan daripada berselisih faham ataupun mengelakkan daripada kita ni tidak setuju antara satu sama lain, ialah antaranya ialah perjuangan yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi sebab itulah kita lihat di sini bagaimana Allah SWT telah menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai tempat di mana perjuangan itu. Perjuangan itu. Jadi sebab itu kita tengok dah sampai ke hari ini kan, kita melihat bagaimana Masjidil Aqsa itu menjadi satu tempat yang mana tumpuan dan perjuangan. Dan mereka yang berada dalam mazhab apa pun, tak kira mazhab apa. Hatta kalau kita kata saya orang Sunni, ada orang kata saya pula orang Syiah, orang Syiah punya, orang Sunni punya, orang apa sahaja yang agama Islam ni kan, insya-Allah dia akan melihat Masjid Al-Aqsa ni tempat yang penting untuk diperhatikan. Tambahan lagi dengan keadaan sekarang Israel dan Zionis pula sedang melukakan, mencabul, mencemar, menghina Masjid Al-Aqsa. Jadi ini perkara yang penting. Pada malam ni saya nak mulakan dengan Masjid Al-Aqsa ni. Sebab itulah kita melihat inilah antara asbab yang besar yang kita tidak boleh berselisih dengannya. Berkenaan yang ini jangan kita berselisih. Siapa yang berselisih faham. Dia kata Masjid Al-Aqsa ni tak perlu diselamatkan, tak perlu dibebaskan, tak perlu dibantu, tak perlu dibuat apa-apa, ataupun tak payah ambil pot lah tentang Masjid Al-Aqsa ni. Maka dia dengan secara sendirinya telah menjauhkan diri dia daripada tumpuan fokus perjuangan umat, terutamanya di akhir zaman. Jadi kita lihat hari ini, sebab itu pada hari ini kita penting untuk melihat semula tentang perkembangan, tentang keadaan yang berlaku kepada Masjid Al-Aqsa ini. Kerana kalau kita tidak melihat perkembangan-perkembangan yang sedang berlaku, kita ambil mudah saja, kita ambil remeh, kita kata alah tak ada apa-apa lah, jauh sangat, masjid pun dah tua dah, biarlah, tak ada apa. Maka sebenarnya akidah kita, kekuatan iman kita, kekuatan perjuangan kita sebenarnya telah dipecahkan oleh dunia, oleh kepentingan-kepentingan yang ada di dalam dunia ini, ataupun kita kata telah diselewengkan oleh musuh. Jadi sebab itulah perkara ini saya nak bacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah menggambarkan allazina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Ini surah Al-Baqarah ayat 176. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenarannya, iaitu Alkitab. Jadi apa yang Allah dah suruh kita fokus, kiblat, dah jadi kiblat dah, menjadi satu fokus dah. Seperti mana kita kata hari ini, contohnya orang-orang daripada Islam ni, tiba-tiba Kaabah ni nak diserang, Kaabah nak ni dibom, Kaabah nak diletupkan, Kaabah nak dibuat macam-macam. Maka sudah tentu orang Islam satu dunia ni akan marah lah. Akan marah. Jadi apabila Masjid Al-Aqsa ni dirosakkan, orang yang beriman satu dunia daripada ahli kitab pun akan marah. Sebab tu kita lihat di kalangan ahli kitab ini, di kalangan mereka yang mengikuti Taurah, yang mengikuti Injil. Saya guna perkataan Taurah dan Injil. Saya tak guna perkataan Bible, New Testament, Old Testament. Saya tak guna. Saya guna Bible, saya guna Taurah dan Injil. Mereka yang mengikuti Taurah dan Injil ini,
ataupun mereka yang mengikuti ajaran yang mendekati Taurah dan Injil ini. Begitu juga mereka yang mengikuti ajaran yang ada dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain, Zabur contohnya, kitab-kitab Nabi Zabur ni kitab Nabi Daud dan lain-lain. Maka kita lihat mereka akan melihat Masjidil Aqsa dan mereka akan melihat ini sebagai satu titik yang mana kita akan digabungkan. Dan di dalam Masjidil Aqsa pula perjuangannya itu bukanlah siapa yang dapat duduk situ, tetapi akan diwariskan kepada mereka yang beriman. Jadi sebab tu perkara ni kita nak kena faham. Jadi sebab pada hari ini maka kita lihat salah satu perkara yang telah dibuat oleh musuh Islam. Siapa musuh Islam ni? Iblis, syaitan, sekutunya. Dan yang paling besar sekali di kalangan manusia ini yang akan zahir pada manusia ini adalah Al-Masih Dajjal. Jadi apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Mereka nak menguasai Masjidil Aqsa. Kenapa mereka nak menguasai Masjidil Aqsa? Kerana Masjidil Aqsa inilah yang akan menyatukan umat, akan menyatukan orang beriman, akan menyatukan orang-orang yang bersama dengan kebaikan dan keamanan. Jadi dia nak kontrol. Supaya dia kontrol tu dia boleh memecah belahkan orang beriman, dan pada masa yang sama mereka akan menguasai dunia ini. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Talmud, dalam ajaran mereka, kitab Talmud, iaitu ajaran Zionis. Mereka nyatakan bahawa di situlah tempat mereka nak kena kembali, disebut The Zion. Zion ini dalam bahasa Hebrew antara maknanya ialah Jerusalem, iaitu tempat yang dimaksudkan ini Al-Ardul Muqaddasah, iaitu bumi yang disucikan, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi kita lihat mereka benar-benar nak menghancurkan ataupun merampas Masjidil Aqsa itu. Kenapa? Kerana mereka tahu inilah yang akan menyatukan. Bismillah. Sekiranya Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang beriman sekarang, maka seluruh dunia akan bersatu. Macam mana cara, macam mana apa? Inilah disebut Allazi barakna haulah, iaitu barakah yang ada pada dia dan pada sekitarnya, mereka yang bersama. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan pada malam ni kita nak kena rasalah bahawa sungguh sebenarnya apa yang berlaku di Palestin, kita jangan sebut Palestin sahaja. Bukan kata Palestin itu tak boleh sebut, boleh sebut. Tapi Palestin ni sebenarnya adalah satu daerah, satu negeri yang mungkin kita kata dulu di bawah mandat British. Di bawah mandat British. Jadi maknanya bawah mandat British ni, nama Palestin tu dikira sempadan dia, sempadan yang dibuat oleh penjajah lah. Jadi lebih tepat lagi sebenarnya bukannya Palestin, tetapi lebih tepatnya Allah sebut dalam Al-Quran Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Bumi yang disucikan. Apa dia? Al-Ardul Muqaddasah itulah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi sebenarnya yang menyebabkan Palestin tu hebat, yang menyebabkan Gaza, Askalan, macam mana kata Rasul SAW kan, sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, Al-Amr tadi, pertama ialah An-Nubuwah War-Rahmah. Nubuwah War-Rahmah. Dia kata mana zaman tu zaman Nabi dan juga rahmat. Kemudian zaman khilafatan warahmatan, khilafah dan rahmah. Lepas tu apa dia? Disebut tentang disebut zaman raja-raja, bahasa kita lah, raja-raja yang dan rahmah. Raja-raja pun ada rahmah juga. Dan kemudian selepas itu kan di bawah kepimpinan orang-orang yang seperti keldai yang memikul sesuatu, yang berkumpul. Jadi orang yang memimpin itu seperti keldai, bodoh. Diikut aja macam kedai, nampak macam bagus tapi tak bagus sebenarnya. Jadi yang mana zaman ini kata Nabi SAW akan ada porak-peranda, akan ada kesusahan, akan ada ancaman. Dan jadi maka pada zaman ini, zaman yang tadi tu, maka Nabi kata alaikum bil jihad. Nabi kata alaikum bil jihad, hendaklah kamu berada bersama dengan jihad. Perjuangan lah maknanya. Dan afdalu jihad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu jihad ar-ribat. Jihad yang paling afdal sekali ialah kamu mempersiapkan diri kamu ar-ribat, berpegang dengan perjuangan, dan kamu
berjaga-jaga daripada musuh yang menyerang. Itu ar-ribat. Ar-ribat. Jadi bukan sahaja jihad itu maknanya pergi perang aja, macam tentera pergi lawan je terus itu terbaik. Bukan. Yang terbaik lagi bukan pergi berperang. Yang terbaik ialah kamu mempersiapkan diri kamu untuk membina kekuatan, dan kamu mengikat diri kamu dengan kesabaran, istiqamah, dan kamu berjaga-jaga. Ini 3 benda. Dan kamu jaga-jaga ar-ribat, kamu berjaga-jaga mempersiapkan diri tadi, berjaga-jaga daripada serangan musuh. Itu ar-ribat. Sebab tu maksud ribat ni dia mengikat, diikat. Dan maksud juga maknanya dia berjaga di kawasan, berjaga di sempadan. Itu juga maksud ribat. Jadi ribat ni maknanya lebih baik. Afdalul jihad. Jihad yang paling afdal. Bukan pergi, serang, mati. Bukan. Maknanya itu sekejap. Pergi, berperang, mati. Pergi, berperang, menang. Sekejap. Tapi yang lebih afdal, yang lebih baik daripada jihad yang pergi begitu, ialah ar-ribat. Ribatnya apa? Ulama-ulama mentafsirkan daripada ikatan. Kita sabar, kuatkan sabar, kan? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu apa? Bersabar. Isbiru, bersabar ni maknanya apa? Bersabar ni duduk dalam tarbiyah, kita baca Quran, kita sembahyang, kita puasa, kita berukhuwah, berkasih sayang. Jangan kita kritik-kritik sahabat kita, kita jaga hubungan sahabat kita, jaga hubungan sesama kita, bina kasih sayang, bina kekuatan, jangan gaduh-gaduh, jangan dengki-dengki, jangan hasad-hasad, jangan salah-salah sangka selalu, jangan buruk-buruk sangka selalu, berlapang dada. Jadi semua isbiru. Isbiru ni peringkat pertama, sabar. Duduk dalam tarbiyah tu isbiru. Duduk dalam tarbiyah tu sabar. Duduk dalam dakwah sabar. Wasabiru. Apa maksud wasabiru? Ulama dia mentafsirkan wasabiru ni maknanya kita berdepan dengan musuh. Jadi bukan saja kita semayang, kita puasa, kita bangun malam, kita melakukan ibadah, kita berniaga dengan iman, berniaga ikut syariat, tidak mengambil riba dan sebagainya. Wasabiru, kita berdepan dengan musuh. Sabar. Depan dengan musuh ni kena sabar. Kena sabar. Kemudian Allah kata apa? Warabitu, ikat diri kamu dengan kesabaran. Ikat diri kamu dengan kesabaran. Ikat diri kamu dengan perjuangan. Ikat diri kamu dengan satu perasaan, satu pemikiran, satu persiapan untuk melihat macam mana musuh nak menyerang. Musuh nak menyerang ni sampai peringkat jaga di sempadan. Jaga sempadan. Jaga sempadan tu ribat nama dia. Jaga di sempadan tu namanya ribat. Berjaga di sempadan. Ataupun kita jaga diri kita supaya sentiasa duduk dalam tarbiyah, tidak dikacau, tidak diganggu oleh musuh. Kita jaga solat kita. Nak solat senang, tapi nak jaga supaya istiqamah dengan solat yang terbaik, solat yang didirikan, aqimus solah. Nak jaga solat supaya solat tu meningkat, islah. Solat tu ada bekalan, ada zat, ada solat. Jadi kita nak jaga tu, itu dia panggil ribat. Itu ribat. Ribatnya berjaga-jaga. Kita kuatkan kesabaran kita. Kita istiqamah. Kita berjaga di daerah-daerah kepimpinan. Jadi macam askar sekarang. Ini contohnya askar lah. Sekali saya cerita pasal askar pula. Jadi askar ni pula, dia bukan training, di peringkat training tu, dia baru dipanggil sabar. Kena sabar. Kalau komando tu, dia kena tengking, dia kena buat ni, kena buat benda yang melawan nafsu dia. Dia nak semua, tak boleh. Kena ketuk, kena apa. Kalau pumping, orang tentera biasa pumping je macam gini je. Orang tentera komando, tangan belakang, kepala kat bawah. Pusing, pumping dengan kepala dan sebagainya lah. Lebih hebat lah nak sebut komando ni. Jadi, itu baru peringkat sabar. Isbiru. Isbiru. Wasabiru, bila kamu berdepan dengan musuh. Bila kamu berdepan dengan musuh, wasabiru, itu baru peringkat sabar. Tadi baru peringkat sabar tarbiyah, sabar membina diri. Tapi bila kita berdepan dengan musuh, nak semayang, orang kacau kita. Contohnya, berdepan dengan musuh. Nak semayang, orang tak bagi semayang. Tu wasabiru. Kita nak kena sabar, kena lawan juga, kena buat juga. Wasabiru ni bila berkaitan dengan musuh. Warabitu bila berkaitan dengan musuh yang nak menyerang kita. Peperangan. Warabitu. Jadi ini paling tinggi sekali. Warabitu. Jadi sebab itulah kata Nabi SAW, dalam keadaan apa suasana yang ada pada hari ini, maka alaikum bil jihad, hendaklah kamu berjihad.
Berjihad maknanya berjuang. Berjuang ni bukanlah maknanya angkat pedang, angkat senjata saja. Itu salah satu. Jihad ni banyak. Jihadun nafs, jihad lawan nafsu kita sendiri, jihad lawan diri kita tadi, jihad lawan dengan orang munafik, jihad untuk bertulis, jihad untuk bercakap, mencegah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tu jihad dia banyak benda. Menulis pun jihad dan sebagainya. Jadi jihad. Alaikum bil jihad. Siapa yang mati, kata Nabi SAW dalam hadis lain, siapa yang mati dalam keadaan tidak berjihad, maka dia akan mati, kan? Dia akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan cacat. Kita tahu orang cacat? Kalau kita melihat, mata melihat, mata tidak berjihad. Telinga mendengar, telinga tidak berjihad. Lidah tidak berjihad. Tangan tidak berjihad, kaki tidak berjihad. Dalam keadaan kita kena berjihad, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Nabi kita apa? Bangkit besok anggota kehidupan kita yang tidak berjihad tadi cacat. Ini hadis Nabi SAW. Nanti saya akan, bila kita cerita bab jihad saja, kita akan baca hadis itu nanti. Jadi maknanya dalam hidup di zaman kita ni, bukan saja isbiru, bukan saja kita duduk dalam tarbiyah, bukan saja kita nak baiki diri kita, semayang, cukup semayang. Orang ini bila dah pencen, pergi semayang. Tiap-tiap hari pergi semayang 5 waktu sehari semalam. Kemudian pergi umrah, ada duit sikit pergi umrah. Kemudian pergi haji, pergi naik haji. Kemudian puasa bulan Ramadan, buat tolong-tolong orang. Itu baru isbiru. Bawa peringkat sabar. Tapi sabar dengan diri kita, dengan ibadah kita, dengan tarbiyah kita. Itu peringkat sabar. Sabar untuk melakukan ibadah. Sabar untuk kita membaiki diri kita. Islah. Islah jiwa kita, islah akal kita, itu sabar. Wasabiru, wasabiru tu yang kedua, bila berkaitan dengan musuh. Bila ada musuh kacau, wasabiru. Nak kena tahan ni, nak kena kuat ni, kena lawan ni, ada musuh. Warabitu, bukan saja kita nak kena berdepan dengan musuh, musuh yang nak menyerang kita. Musuh nak menyerang kita, dan musuh tu nak menyerang kita, kita kena berjaga-jaga, kita kena bersiap sedia, kita kena wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kita kena persiapkan diri kita dengan kekuatan. Itu namanya warabitu. Itu nama warabitu. Jadi warabitu ni dia bukan hanya dengan musuh nak menyerang kita, kita kena tahan, kena sabar. Ini level apa? Level komando. Level askar. Saya minta maaf pada tuan-tuan, terutamanya pada para askar dan komando-komando sekalian, juga kepada para anggota polis yang memang latihannya latihan perjuangan dan lasak. Walaupun saya nampak orang awam, saya ada jugalah sikit sebanyak pengalaman dilatih. Masa saya sekolah dulu pun dilatih juga. Pernah jadi komandan Satria, pernah jadi, adalah saya memang minat. Sampai cita-cita saya masa saya kecil-kecil lagi, nak jadi askar, komando, sebab ayah saya polis. Tapi saya tengok polis ni tak macam askar kan. Nampaklah gitu kan. Polis ni dia relax je, rehat banyak kan. Polis pula, bapak saya pula pasukan simpanan persekutuan, FRU kan. Jadi FRU ni masa bola lawan bola dia pergilah. Dulu mana ada demonstrasi macam ni kan. Dulu masa main bola, main apa ni, pergilah FRU kan. Jadi saya tengok polis, saya seronok nak jadi polis. Sebab polis ni ada prinsip. Apa prinsip dia? Dia mempertahankan keamanan, mempertahankan keselamatan. Itu prinsip dia. Dia taat pada ketuanya dalam rangka nak mempertahankan keselamatan negara, keamanan negara. Itu polis kan. Jadi saya seronok. Jadi secara tak langsung, bila saya tengok ayah saya, abah lah, saya panggil abah dan juga kawan-kawan dia kan, duduk kadang-kadang pergi ke Sabah, ada misi apa, latihan apa ke kat sana, pergi sempadan kadang-kadang kan. Diorang gabung dengan polis tentera lah, digabung dengan tentera pun ada sebagainya. Saya tengok, susah hidup jadi polis ni. Gajinya kecil, rumah je pun kecil. Adalah rumah habis kecil kan, gajinya kecil. Saya ingat bapak saya ni kan, dia akan dapat gaji tu, mula-mula dia akan beli benda asas makanan dalam rumah. Beras, gula, apa lagi, minyak kan, sardin ke apa ke, dia akan beli siap-siap, cukup untuk sebulan. Dia akan beli siap-siap. Saya ingat lagi, setiap gaji je dia akan pergi ke pasar. Pasar tu adalah pak saudara saya juga, jadi ada kedai, dia buka kedai.
kita akan ambil secara ni lah, sebulan, untuk sebulannya makan. Kalau satu orang makan satu cupak, katalah satu hari berapa cupak, ada berapa orang anak beranak dia beli. Lebih duit tu baru belanja untuk lain. Baru belanja untuk lain. Ini polis. Saya tahu bapak saya, alhamdulillah. Bapak saya pula jenis yang sembahyang, alhamdulillah. Tak ambil rasuah, dia tak ada duit banyak. Alhamdulillah lah. Jadi saya tengok kecil gaji tapi bergadai nyawa. Saya ingat satu hari malam tu dia balik rumah lewat. Dia bawa machine gun. Machine gun tu oleh kerana balik lewat terus balik rumah, tak pergi ke ni, senjata semua balik rumah. Jadi senjata letak kat atas meja. Meja makan. Jadi saya pun tengok, kita tengok budak mana pernah nampak senjata betul kan. Dia jauh je, dekat-dekat ni kan. Dia pergi dalam tu, saya pun dekat, saya pun pegang. Macam gini rupanya senapang senjata ni. Saya pegang, tengok. Peluru pun ada tapi dia ada ni lah, dia safety glock tu. Tengok. Lepas tu bapak saya keluar daripada bilik, ada mandi ke apa ke kan. Buat apa tu dia marah kan. Jangan pegang senjata tu, bahaya apa. Tak tu larilah kan. Tak bagi pegang. Kadang-kadang dia letak pistol dia kan. Kita ambil pistol dia, tengok belik-belik budak-budak kan. Waktu bila dia tahu dia marah lah kan. Dia letak dekat satu tempat, kita pandai, kita nampak kan. Jadi saya cita-cita saya nak jadi pasukan keselamatan masa tu. Nak jadi polis dan juga tentera. Komando. Bila pakcik saya, dia seorang askar, major sekarang, dia dah bersara semua. Kan? Tanya nak jadi apa? Apa cita-cita kau man bila dah besar? Nak jadi komando, pakcik. Macam mana nak jadi askar ni? Itu saya punya cita. Jadi, tapi nak sebut kat sini, yang saya belajar ialah orang yang menjaga keselamatan, keamanan negara, polis, tentera semua ni, mereka ni gaji ni kecil je. Tapi kenapa mereka signifikan? Kenapa mereka betul-betul mempunyai satu kita kata kewibawaan dalam Malaysia, dalam negara kita, kerana mereka tugas dia menjaga keselamatan dan keamanan. Salah satu prinsip kehidupan. Ini saya bawa inilah. Walaupun jadi NGO pun, kita ada prinsip. Jadi kita berpegang dengan prinsip. Kalau tak ada prinsip, tak berani kita. Tak berani. Nak buat apa-apa pun tak berani. Takut. Jadi pengecut. Jadi Islam mengajar kita pegangan prinsip. Baik. Jadi sebab tu saya nak sebut kat sini. Kan, kita takkan boleh berjihad. Warabitu. Menjaga, kita kata serangan-serangan musuh. Melainkan kita ada sifat warabitu, mengikat diri kita. Sebab tu kena disiplin. Sebab tu tuan-tuan dan puan yang ada pada malam ni, saya nak mengajak kita kena berdisiplin hidup kita ni. Kena ada disiplin. Berdisiplin ialah sebut al-indibat. Indibat macam ribat juga. Ribat ni indibat. Indibat ni apa? Kita jaga diri kita daripada perkara yang melalaikan, melekakan. Itu indibat. Dalam tarbiyah mesti ada indibat. Indibat ni disiplin. Sebab tu di sini kita nak lihat bagaimana Allah SWT telah menggambarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perjuangan. Dan perjuangan yang afdalu jihad ar-ribat wa afdalu ribatikum, dan paling afdal daripada jihad, daripada ribat kamu itu ialah askalan yang ada di Gaza ataupun yang berada di Gaza, termasuk Gaza Utara, askalan. Jadi nak sebut kat sini sebab itulah kenapa situ tempat yang digambarkan sebagai yang terbaik, kan, afdalu jihad wa afdal ribatikum, ribat kamu tadi, kerana berdekatan dengan Masjidil Aqsa, dan kerana di situlah kita melihat orang-orang di Gaza, orang-orang di Askalan. Gaza ni main sekali, Askalan ni dikontrol, dikuasai oleh Yahudi. Yahudi memang nak ambil Askalan ni sebab dia tahu hadis ni agaknya kan. Jadi mereka tidak pernah tunduk, tidak pernah merendahkan diri mereka dengan perkara-perkara kebatilan yang dibawa oleh Yahudi. Sampai sekarang mereka hidup dalam keadaan berjihad, dan Allah muliakan mereka dengan syahid, para syuhada yang ramai. Allah muliakan mereka dengan perjuangan. Jadi sebab itulah kita lihat di sini perkara yang tidak boleh kita perselisihkan. Sekiranya ada orang yang berselisih faham berkenaan dengan bagaimana kita mahu berjuang tadi, iaitu dengan kita mengalihkan pandangan kita daripada Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa tadi,
maka orang itu sebenarnya lah orang yang dah terkeluar daripada landasan. Jadi macam mana pun hebat orang itu dalam berjuang. Contohnya lah, saya sebut contoh. Saya jadi polis, saya jadi askar. Saya polis, saya askar, dilatih dengan latihan-latihan ketenteraan, latihan disiplin, latihan mempunyai kekuatan, ada kemampuan, sama ada bertempur tanpa senjata, TTS kan, ataupun dengan bersenjata, ataupun kita mempunyai kepakaran dalam merancang, dalam menyerang, dalam mempertahankan negara kita. Tiba-tiba kita hanya fikir pasal negara kita aja. Kita hanya fikir pasal kerja kita aja. Nak cari report, nak ambil report, nak siasat jenayah, sekadar tu saja. Sekadar tu saja, tak kait dengan Al-Aqsa dan perjuangan Al-Aqsa. Maka kita akan terkeluar daripada landasan yang telah Allah tetapkan, iaitu melihat kiblah yang pertama. Kiblah yang pertama ialah untuk kita fokus kepada perjuangan. Kiblah yang ada pada hari ini, kiblah yang kedua iaitu Kaabah, untuk kita penyatuan. Kenapa kita nak bersatu? Kenapa kita nak bersama-sama? Kenapa kita nak jadikan kiblah ini sebagai tempat fokus kita untuk sama-sama kita mentarbiah diri kita, mendidik diri kita, berdakwah, mengajak manusia dengan hikmah kepada Allah, kepada Islam. Kenapa kita nak bersama-sama dalam Kaabah tadi? Kita bersatu tadi kerana untuk melihat kiblat yang pertama. Kiblat yang pertama itu al-perjuangan, adalah perjuangan. Jadi ini perkara sebenarnya nombor satu yang digambarkan oleh Al-Quran dan juga yang digambarkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perkara inilah sebenarnya yang menghancurkan, antara perkara menjadi asbab kehancuran ialah apabila manusia-manusia yang bernama orang yang beriman, orang Islam, telah mula tidak berfikir tentang perjuangan al-jihad, ar-ribat, tak fikir. Dia fikir jihad ni sekadar jihadun nafs, jihad lawan nafsu dia, jihad lawan diri dia sendiri, jihad sekadar tu je. Itu yang dipulun zikir sampai 1000 kali, 100,000 kali, 1,000,000 kali pulun kat zikir je. Dia kata itulah jihad, itulah jihad. Ataupun berpuasa, ataupun pergi umrah, itu dah jihad dah besar dah, pahala dah habis. Sedangkan dia lupa ada musuh. Ada musuh, dia lupa. Musuh yang akan mengancam kehidupan dia untuk beramal dengan Islam yang sempurna. Musuh tak kacau kita kalau setakat semayang, tak kacau. Kalau setakat puasa, dia tak kacau. Tapi bila kita dah mula bercakap, kita ni nak kena menjadi hamba Allah yang sempurna. Ibadah kita ni bukan hanya sembahyang, puasa, haji, tapi ibadah kita ni juga adalah pekerjaan, perniagaan ni ibadah juga, bekerja ni ibadah juga, bersahabat ni ibadah juga, bertanam, bercucuk tanam, bertani pun ibadah juga. Jadi mula kita melihat ibadah ni sebagai satu yang luas, kafatan, maka di situ ada perancangan musuh. Tengok apa Allah sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh, sempurna. Semua sekali. Islam dari sudut ekonomi, Islam dari sudut pendidikan, Islam dari sudut sosial, Islam dari sudut kemasyarakatan, Islam dari sudut budaya, Islam dari sudut ilmu, sains, teknologi dan sebagainya. Islam bukan ibadah sahaja, ibadah khusus yang kita fikir. Jadi bila kita dah mula fikir Islam ni rupanya satu kehidupan yang paling besar sekali, Islam dalam bentuk sistem kehidupan. Bagaimana Allah firman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di atas muka bumi ini mereka yang akan memimpin, yang menyusun, supaya mereka menjadi wakil kepada Allah, al-khalifah, wakil kepada kebenaran Allah. Jadi bila fikir yang itu, ada musuh, ada musuh. Jadi sebab tu kalau nak setakat semayang, ajak orang pergi semayang tu, tak ada orang kacau. Adalah orang kacau juga kan, orang yang jenis tak suka semayang kacau lah kan.
Tapi bila cakap kita bentuk dinar, kita bentuk ekonomi baru, kita bentuk ekonomi Islam, kita bentuk pertanian Islam, itu mula ada orang dengki. Kartel akan kacau, musuh akan kacau. Sebab apa? Allah gambarkan surah Al-Baqarah tadi, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah diri kamu dalam Islam secara menyeluruh. Kemudian apa dia? Wala tattabi'u, jangan kamu ikut jejak langkah perancangan musuh kamu, iaitu syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwat ni perancangan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya kat situ ada mereka adalah musuh yang nyata. Maksudnya apa? Di situlah bukan saja isbiru wasabiru warabitu. Ada istilah warabitu kat situ, maknanya syaitan akan menyerang kamu. Syaitan akan mengkhianati kamu. Syaitan akan mengganas, menzalimi kamu. Jadi di sini. Ya, sebab itulah isu Masjidil Aqsa ni kita nak letak dalam hati kita, letak dalam pemikiran kita. Bahawa bukan hanya nak sembahyang, nak puasa, tapi sembahyang sebab nak membina kekuatan. Sebab tu Allah bukan kata dirikan solat macam itu aja, tapi Allah suruh kita mendirikan solat dengan sempurna. Wa aqimis salah. Allah suruh dirikan solat, bukan Allah suruh solat sahaja. Allah suruh puasa sehingga apa? Supaya kamu la'allakum tattaqun, supaya timbul takwa pada kamu. Solat supaya boleh cegah mungkar, maksiat. Jadi maknanya solat yang membina kekuatan, puasa yang membina kekuatan, bukan training aja membina kekuatan. Bukan training dari sudut kita kata apa namanya fizikal ni. Saya minta maaf no. Ada beberapa orang kan, anggota-anggota yang juga mungkin mereka telah dilatih dengan kekuatan-kekuatan dan mereka ada keimanan dan kesedaran, alhamdulillah, mereka nak berjuang di Palestin. Saya nak sebut sini. Apa beza komando Brigade Al-Qassam dengan Brigade Al-Qassam, askar Brigade Al-Qassam? Jadi orang yang boleh menjadi komando Brigade Al-Qassam dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Bukan semua orang layak. Bukan semua orang layak. Jadi syaratnya apa? Syarat yang pertama, bukan kekuatan fizikal. Bukan boleh pumping 1000 kali. Bukan boleh jogging sampai, kan, kita kata 100 kali, 200 kali keliling padang dalam masa berapa minit. Kan? Bukan boleh pandai menembak, boleh pandai memanah, boleh pandai berkuda. Nombor satu, kekuatan ialah kekuatan hati. Orang beriman, kekuatan hati. Nombor satu. Macam mana hati dia nak lawan nafsu dia. Bukan nak lawan tahan, kena marah dengan komandan, kena marah dengan sarjan, kena marah dengan ketua. Bukan. Tahan untuk lawan diri sendiri. Diri sendiri nak buat benda jahat. Diri sendiri ada benda-benda yang Allah tak suka. Mungkar, maksiat. Tahan. Tahan. Ini disebut mujahadah. Mujahadah. Berjihad. An-nafs. Berjihad lawan nafsu. Jadi, Brigade Al-Qassam, kekuatan dia bermula dengan mujahadah an-nafs. Bukan bermula dengan tembak. Siapa paling tepat tembak. Tak. Sebab Allah bantu bila yang hati dan iman ini berjaya, Allah bantu. Allah bantu. Tahun 2014, ketika mereka diserang teruk hebat, digambarkan mereka memasang roket-roket yang dibuat dekat belakang rumah. Roket buat dekat belakang rumah je. Macam kita buat apa? Mercun kan. Dia kata kami baru nak pasang letak nak pasang kabel wire dia sebelum nak picit kan. Picit bagi dia pergilah kan. Tak sempat nak pasang habis, roket pergi dulu dah. Roket dah pergi dah. Ini dia sebut. Dia sebut ni bukan main-main ni. Dia sebut tak sempat nak picit, tak sempat nak pasang litar ni tu bagi sempurna, tak sempat. Roket dah pergi dah, dia kata. Dan bila pergi tu dia pergi jauh sampai 100 km. Padahal roket tu pada peringkat dulu tu dia buat dah belakang rumah, dia buat kat dapur je. Lebih kurang bahasa kita macam itulah. Tapi pertolongan Allah.
Kan? Sebab an-nasr itu, kemenangan itu min indillah, daripada Allah. Kemenangan daripada Allah. Kemenangan bukan dengan sebab kita kuat dan hebat. Sebab tu pada hari ini kita yakin Allah akan bagi kemenangan. Kenapa? Sebab kemenangan daripada Allah. Dan kita yakin sahabat-sahabat kita yang berjuang pada hari ini, Brigade Al-Qassam, mereka dah mulakan dengan hati, jiwa. Kalau kita tengok ada satu video viral, tak tahulah viral tak viral, tapi saya dapat video tu kan. Dia tunjukkan Brigade Al-Qassam ni, askar-askar dia ni bukan komando ni, ini yang askar biasa. Komando lagi hebat, lagi strict. Saya akan cerita sikit lah komando nanti. Jadi yang biasa ni, dia nak keluar, sebelum dia nak keluar pergi operasi. Operasi mana? Sama ada nak bertembung dengan Israel yang nak masuk ke Gaza, ataupun dia nak pergi keluar kawasan luar. Ni sekarang ni. Sebelum keluar, mereka mesti solat taubat, mesti baca Quran. Malam tu mesti dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti solat tahajud, mesti wajib solat tahajud. Bukan main-main. Dan solat itu adalah solat terakhir. Mereka rasa inilah solat. Jadi mereka kata, kami hanya akan menang, ya Allah, dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Macam itu. Dia punya tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pergi ni, memang pergi tak balik dah. Macam itu. Balik ni bonus lah. Ini Brigade Al-Qassam. Jadi sebelum dia pergi besok nak perang tu, malam tu dia qiyam. Dia bukan qiyam ramai-ramai berjemaah, tak. Dia qiyam masing-masing dengan Allah. Masing-masing menangis. Kenapa menangis? Sebab dia bimbang, ya Allah, kalau ada dosa aku yang Kau tak ampunkan lagi, ya Allah, Kau janganlah jadikan dosa aku sebagai penghalang kepada kejayaan. Janganlah, ya Allah. Dia menangis. Dia teringat dosa dia. Apa dosa dia? Dosa dia mungkin dulu tak buat yang wajib, tinggal yang wajib agaknya. Ataupun dulu dia mungkin pernah buat maksiat apa-apa. Ataupun dia pernah tinggalkan sunnah. Ataupun mungkin dosa dia dengan sahabat-sahabat dia. Ataupun dosa dengan mak ayah dia. Atau dosa dengan keluarga dia. Dosanya dengan Allah. Dosa dengan diri dia sendiri. Dia tak jaga hak diri dia. Nabi kata apa? Inna libadanika alaika haqqa. Pada tubuh badan kamu ada hak. Maka tiba-tiba dia tak jaga. Banyak dosa. Dosa yang zahir, dosa yang ghaib. Ghaib ni dosa yang batin, hati, dosa hati. Maka malam tu mereka akan bertawajuh kepada Allah, menghadap Allah. Allahu Akbar. Bila dia sembahyang tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia bercakap dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, hanya pada Engkau lah puji segala-galanya, ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau lah yang maha pengasih penyayang, ya Allah. Engkau maha pemurah, ya Allah. Maliki Yaumiddin. Ya Allah, kami rindu nak jumpa Engkau, ya Allah, di hari Yaumiddin. Kami rindu, ya Allah. Aku nak serahkan diri aku pada Engkau, ya Allah. Aku nak serahkan pemikiran aku, hati aku, hidup aku pada Engkau, ya Allah. Maliki Yaumiddin. Ini serah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca kan? Ini perasaan mereka membaca sebelum nak pergi perang besok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau aku sembah, ya Allah. Besok aku nak pergi perang ni. Besok ni aku nak pergi nak jumpa dengan Yahudi Zionis ni. Besok aku nak berdepan ni, ya Allah. Hanya kepada Engkau aku ibadah ni, ya Allah. Ini ibadah, ya Allah, bukan sebab nak cari nama, bukan sebab nak cari duit, harta. Wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami memohon, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah. Berilah pertolongan kepada aku, ya Allah. Berilah kekuatan kepada aku, ya Allah. Berilah kemenangan kepada aku, kemenangan kepada Islam. Wa iyyaka nasta'in. Dia minta ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku, ya Allah, jalannya. Jadi malam tu dia bertahajud, dia bermunajat, dia baca Quran, dia bertaubat, istighfar, supaya besok pagi tu pergi tu memang pergi, tak balik dah. Ini Brigade Al-Qassam. Hati dia pergi, hati dia dulu. Sebelum tubuh badan dia pergi berjumpa dengan Israel Zionis tu, askar tu, sebelum dia berdepan dengan kereta tank, sebelum dia berdepan dengan sniper daripada Israel, ataupun apa sahaja teknologi ketenteraan yang ada pada Israel tadi, dia dah bangun malam, dia dah minta ke Allah pertolongan, dia dah bertaubat pada Allah, bertaubat habis. Sebab tu masa pagi besok lepas subuh, lepas sarapan ke apa,
siap-siap semua beratur panjang nak berjalan, nak pergi ke medan ni. Jalan, maka komandan dia akan duduk kat depan tu, pegang Quran. Komandan pegang Quran. Bukan komandan bagi arahan. Sekian. Nak pergi ni, arahan dah bagi sebelum tu. Nak pergi ni, dia pegang Quran. Datang seorang-seorang, dia angkat Quran, dia cium Quran. Dia cium Quran. Aku pergi perang sebab aku nak tegakkan Al-Quran. Aku nak tegakkan Islam. Aku nak mengajak manusia kepada Allah. Itu dia pegang Quran. Komandan dia pegang Quran. Dia cium Quran. Dia letak Quran atas kepala dia. Aku junjung Quran. Aku junjung perintah Allah. Allah wajibkan berjihad. Aku junjung. Kemudian komandan dia peluk. Seorang dia peluk. Peluk dia cium. Jalan. Buat lagi. Peluk cium jalan. Jadi pergi bersama iman. Pergi bersama taqwa. Ini Brigade Al-Qassam. Sebab tu kita kata sini, kekuatan dia pada hati dia. Pada iman dia, pada takwa dia, bukan pada senjata. Walaupun dia berlatih, walaupun dia kita belajar tembak, berlatih, kita belajar berlawan, TTS tanpa senjata, walaupun semua itu dibuat. Aktiviti komando, aktiviti lasak, semua dibuat. Latihan peperangan, latihan strategi, latihan macam mana nak ambush, latihan macam mana nak menyerang, nak mempertahankan diri, semua tu maknanya dia belajar semua. Dia buat latihan, turun daripada atas dengan kepala ke bawah, pegang senjata, naik atas dengan kekuatan tangan saja pakai kaki dan sebagainya. Semua latihan tu ada, kita boleh tengok, dia ada tunjuk. Kadang-kadang dia ada gambarkan dalam video dia kan. Jadi apabila kita melihat mereka ni pergi dengan hati, ini disebut ribat. Dia beribat ni membawa kepada indibat. Indibat ni apa? Indibat ni disiplin. Dan disiplin ni lahir daripada mujahadah. Mujahadah an-nafs. Ini yang kata terbaik. Asqalan tadi, Gaza tadi terbaik. Jadi Brigade Al-Qassam ni macam gitu. Jadi saya sebut dengan sahabat-sahabat kita. Kita ni, kalau kita nak pergi sana, kita kena bina hati kita dulu. Hati kita kena bersihkan, hati kita kena kuatkan, iman kita, yakin kita, baru ada pertolongan Allah. Sebab pertolongan Allah itulah kemenangan kita. Kita bukan menang sebab kita hebat, tentera kita banyak, sebab kita kuat, sebab kita pandai, kita komando, kita general. Kita dah belajar semua bahagian taktik, strategi kita belajar semua. Bukan kita menang sebab itu. Walaupun itu merupakan perkara yang kita kena buat. Itu sebagai asbab. Tetapi kemenangan minallah, daripada Allah. An-nasr minallah, menang daripada Allah. Jadi kalau kita nak menang daripada Allah ni, bolehkah kita buat maksiat? Bolehkah kita sembelih budak-budak? Bolehkah kita perkosa perempuan? Bolehkah kita bunuh orang tua? Boleh ke macam mana yang keluar kat media? Tak boleh. Sebab kemenangan daripada Allah. Hatta potong pokok pun tak boleh. Kita pergi sana, kita ni komando Brigade Al-Qassam. Kita pergi sana nak perang lah, kata nak masuk, nak merampas satu kawasan di Israel. Kawasan yang dijajah oleh Israel. Kawasan tu Palestin punya kan. Tiba-tiba ada pokok. Kita pun potong pokok, patah pokok supaya apa? Senang kita nak jalan. Nabi tak bagi patah pokok. Jangan rosakkan tanaman orang, jangan, kecuali bila dah berlaku peperangan tembak-tembak, benda tu dah jadi pengharap tak boleh buat apalah. Tapi jangan saja-saja jalan. Ini pokok apa ni? Ini pokok Yahudi tanam ni. Pokok apa ni? Ini pokok harum manis daripada Malaysia. Mereka ambil daripada Perlis, bawa ke sini, tanam. Ni pokok harum manis ni, orang kita punya. Tak boleh. Cabut. Potong. Mana boleh? Tak boleh. Haram. Nabi tak bagi. Merosakkan tanaman, tak boleh. Merosakkan tanaman pun tak boleh. Apa lagi nak sembelih anak-anak? Apa lagi nak perkosa orang? Apa lagi nak bunuh orang tua? Lagi tak boleh. Sebab apa? Mereka menang bukan kerana mereka rasa mereka kuat, mereka hebat, mereka menang kerana mereka tahu, mereka faham Allah bagi kemenangan. Jadi sebab itulah Brigade Al-Qassam, dia punya latihan yang pertama, latihan jiwa. Bersihkan jiwa,
jiwanya hidup bersama zikrullah, jiwanya hidup bersama taubat pada Allah, jiwanya hidup bersama at-taqwa, ihsan. Ini latihan dia. Jadi bukan sebarang-sebarang orang boleh jadi komando Brigade Al-Qassam. Ini kita sebut. Dan kenapa kita melihat inilah tempat paling contoh tadi? Sebab Nabi sebut afdalul jihad ar-ribad. Kan? An afdalur ribad Asqalan. Jadi di mana? Di Gaza. Jadi ini kita kata rahmat daripada Baitul Maqdis. Ya, sebab itulah kita lihat bagaimana pada hari ini mereka bercuba untuk nak menguasai Baitul Maqdis, merampas Baitul Maqdis. Sebab itulah saya nak sebut lagi sekali. Yang pertama sekali, kan, mereka nak menghancurkan Baitul Maqdis, nak gantikan dengan Haikal Sulaiman. Dan wajib kita mempertahankannya, kerana itulah kiblat kita yang pertama. Kalaulah Allah izin, kan, berlaku sesuatu di Kaabah, ada mereka nak serang Kaabah, saya yakin insya-Allah kita marah, kita pakat-pakat pergi semua mempertahankan Kaabah. Kenapa? Kaabah ni Baitullahil Haram, inilah kiblat kita. Jadi begitu juga bila kita berhadapan dengan Masjidil Aqsa yang nak dirampas tadi, maka kita wajib mempertahankan. Jadi seperti perkara yang menyatukan kita ialah perjuangan untuk menegakkan, membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi sebab itu pada hari ini tak cukup sekadar kita kata saya dah semayang, saya dah zikir, saya dah suluk, saya dah qiyamul lail tiap-tiap malam, saya dah baca Quran, saya dah pergi masuk askar, saya dah ada strategi, saya dah masuk polis, saya dah ada kekuatan, saya dah pandai mana-mana macam-macam, saya dah boleh bermanah, saya dah boleh berkuda, saya dah menang pertandingan kuda, menang pertandingan panah, tapi kita tak terasa pun untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Jadi kita masih lagi jauh daripada jalan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu perselisihan berkenaan dengan Masjidil Aqsa ini sebagai fokus kepada kebangkitan dan kepada kemenangan umat adalah perkara yang akan merosakkan diri kita, bukan merosakkan jihad, bukan merosakkan perjuangan umat. Umat akan berjuang, umat akan membebaskan Al-Aqsa dan Al-Aqsa akan bebas. Palestin akan menang walaupun ramai yang mati. Sekarang ni dah 7,000 lebih dah mati dah. Syahid. Kanak-kanaknya, orang tuanya, orang mudanya, sebagainya dah mati 7,000 lebih dah. Dah belah 17,000 lebih yang telah sakit, yang cedera. Yang 7,000 lebih mati tu, yang dikira, yang tak jumpa, yang dah terselit-selit mana-mana dalam bangunan, tak boleh nak cari. Ramai lagi. Jadi kita kata susah, kemudian ditutup pula dengan makanannya, susah sebagainya. Kita pun susah. Kita bukan susah saja, takut. Kita jadi takut. Kenapa takut? Saya ni dah bagi ucapan, dah banyak dah bagi ucapan yang keras dengan kecaman yang hebat. Ramai yang dah menggugut saya. Sekurang-kurangnya 10 dah menggugut saya. Saya dapat 10 panggilan mengugut saya, nak bunuh saya dan sebagainya. Jadi kita ingat bila orang ugut kita, kita pun jadi takut. Kenapa nak cerita orang kita kena ugut ni? Ada salah seorang sahabat saya, Allah izin dia buat tentang konspirasi. Dia buat tentang perkataan jahat ni. Dah lama dah buat. Sahabat jugalah. Dia seorang profesor. Tak payah sebut nama lah. Dia cerita kat saya, dia kata masa mula-mula dia buat research tu, dia kata sampai peringkat orang hantar peluru, kemudian orang hantar darah. Peluru yang ada darah. Darah tu macam mana? Darah tu ditulis dengan tulisan. Tulisan apa? Amaran. Darah. Bukan telefon. Assalamualaikum. Kalau cakap salam lah, cakap shalom. Shalom apa? Orang Yahudi lah kot dekatnya. Shalom. Dia pun cakap waalaikumsalam. Ya, kenapa? Kau cakap lagi pasal Palestin, kau gini lagi, kau mati kau. Dia kata, astagfirullahaladzim, ugutan pertama. Kan. Tak lama awak telefon ni sekali. Kau cakap lagi Palestin, habis keluarga kau aku bunuh. 10 kali ugutan. Mungkin daripada 10 negara agaknya. Cakap macam mana. Jadi kita fikir, jangan tulis siapa-siapa situ. Saya cuma contoh je.
Jadi memanglah kita akan berhadapan dengan musuh, sebab bila kita nak menegakkan Islam yang akan menjadi kepimpinan dunia, bila kita boleh menegakkan Baitul Maqdis, insya-Allah kita akan menegakkan kepimpinan seluruh dunia. Islam akan berkembang ke seluruh dunia, insya-Allah. Ya, sebab itu ada di kalangan kita yang sungguh-sungguh nak pergi ke Palestin, pergi ke Baitul Maqdis, membantu. Ada di kalangan kita, dari kalangan anggota polis pun ada, dari kalangan tentera komando pun ada. Alhamdulillah. Siapa yang ingin berjuang bersama-sama, mai saya boleh berkongsi-kongsi dengan dia tentang apa yang perlu dibuat. Tapi dia kena faham tentang bagaimana kita kena mempersiapkan hati kita. Hati kita ni. Siapkan hati kita ni. Kan? Allah tengok hati kita dulu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum, atau kama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa ada tubuh badan kamu, badan sasa. Kalau buat macam gini ni, ada 10 otak dia not itu kan. 10 not kan. Dengan dia punya ni pula kan. Bukan 7 pack lagi, dia banyak pack, banyak sangatlah kan. Hebat. Bila panah, Johan dunia panah. Bila menembak, Johan dunia menembak. Tapi kasut hilang, keluar masjid kasut hilang, slipper hilang, maki tak habis-habis. Tak sabar. Tak sabar. Naik kereta baru kan. Anak-anak terkentut dalam kereta, marah anak-anak. Apa ni abah baru beli kereta kau kentut dalam ni? Kentut pun kena marah. Tak sabar. Baran. Mentang-mentang askar, dia ganas, dia garang, dia boleh baran. Jangan. Kita kena jaga. Jaga hati kita. Ini persiapan. Persiapan yang saya nak kongsi. Tapi saya tak boleh kongsi kat FB, kena jumpa. Kena talaki ni, duduk lutut ke lutut ni, kita bincang, baru boleh. Apa yang telah dibuat dan dilatih daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi melatih sahabat-sahabat, semua ada. Macam mana Nabi nak melahirkan pahlawan-pahlawan, semua ada. Macam mana Al-Qassam melahirkan dia punya komando ada, semua ada. Jadi kita kena faham yang ini. Jangan kita ingat tapi maknanya apalah ada pada kita sebagai engineer, apalah ada pada kita sebagai seorang doktor, apalah ada pada kita sebagai seorang guru, atau sebagai seorang apa pun profesi kita, tetapi kita tidak boleh membantu membebaskan Al-Aqsa. Seolah-olahnya seperti kita tidak bersama dengan Taifah yang mahu bangkit dan tajdid di atas muka bumi ini. Kan? Inna hazihil ummah, Nabi gambarkan, sesungguhnya di atas ummah ini yab'asu, akan dibangkitkan. Itu mereka yang mayujaddidu laha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan, mereka akan membangkitkan agama mereka. Apalah guna kita ada PhD? Apalah guna gelaran kita sebagai panglima? Gelaran kita sebagai ketua polis negara, gelaran kita sebagai sultan, sebagai yang di-Pertuan Agong, gelaran kita sebagai tukang sapu, tetapi kita tidak bersama-sama dengan Taifah, kelompok yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Ini maksudnya penyatuan kefahaman, penyatuan kefikrah kita, kefahaman kita, keyakinan kita bahawa sebenarnya perjuangan yang paling besar yang akan menjadi mentajdidkan Islam, mayujaddidu laha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agama mereka itu adalah mereka yang membebaskan Baitul Maqdis. Kenapa? Disitulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya bahawa di akhir zaman nanti tempat yang akan menjadi ibu negara, ibu kota kepada seluruh umat Islam di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Brunei, di Singapura, mana sahaja, di Bangladesh, di Myanmar, semua itu akan duduk di bawah kepimpinan khilafah Islam yang berpusat di Baitul Maqdis. Berpusat di Baitul Maqdis. Maknanya pada hari ini apa yang kita melihat peperangan yang berlaku ini ialah Taufan Al-Aqsa. Maka Taufan Al-Aqsa ini bermakna
Kita ingin menggegar musuh Al-Aqsa. Dan sekiranya kita tidak bersama-sama di dalam perjuangan itu, maka seolah-olahnya macam kita ni tak nak ambil bahagian dalam membantu kebangkitan Islam. Apalah guna untuk hidup? Kita hidup, Allah bagi boleh makan, boleh minum. Allah bagi boleh sembahyang, puasa, pergi umrah, pergi haji. Allah bagi kita boleh buat apa yang kita nak buat. Tapi kita tak bantu agama Allah. Apalah guna hidup tanpa boleh Islam tompang. Tanpa boleh agama Islam ini kita bantu. Apa guna kita? Berapa lama nak hidup? 100 tahun. Duduk 100 tahun. Tapi 100 tahun tu, lepas tu habis. Bila balik-balik, tengok kat hidup kita kat dunia tadi. Ya Allah, rupanya aku terlepas bersama kereta api yang memperjuangkan pembebasan Al-Aqsa. Aku terlepas, ya Allah. Menyesalnya, dulu padahal boleh. Paling kurang angkat tangan, bangun malam, angkat tangan. Menangis, minta pada Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah sahabat-sahabat kami yang memperjuangkan Al-Aqsa. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka ketabahan, berilah mereka kekuatan. Ya Allah, berilah mereka kemenangan. Aku tak mampu nak pergi, ya Allah. Aku tak mampu nak bagi duit pun tak ada. Nak pergi pun tak boleh. Nak bagi apa pun tak boleh. Ya Allah, aku hanya mampu berdoa. Sebab tu saya nak sebut sini, tuan-tuan. Peperangan, saya nak ulang apa yang saya sebut semalam. Peperangan yang berlaku pada hari ini adalah merupakan wake up call kepada orang beriman. Orang beriman je, wake up call. Panggilan kejutan ni. Wake up call kepada Panglima. Wake up call kepada Yang di-Pertuan Agong. Wake up call kepada Sultan. Wake up call kepada Perdana Menteri. Menteri. Wake up call kepada kita semua sama-sama. Apa dia? Kita nak rasa macam mana kematian anak-anak tu. Itu anak kita. Bayangkan anak kita yang mati tu. Ibu-ibu tua, nenek-nenek. Bayangkan tu ibu kita, nenek kita yang mati. Tengok wajah-wajah mereka. Tengok gambar. Tengok video-video pendek yang ditayangkan pada kita. Tengok seorang mati. Ada yang anggotanya pecah. Ada yang anggotanya tertanggal. Ada yang dalam keadaan hitam legak dibakar oleh fosforus. Macam-macam berlaku. Tengok, ya Allah, anak aku, ya Allah, anak aku. Ya Allah, isteri aku, ya Allah, suami aku, ya Allah, mak aku, ibu aku. Kita melihat dengan kacamata, ini adalah keluarga aku ni, yang mati ni, ya Allah, ya Allah. Barulah kita boleh sedih. Kalau tak kita ingat yang mati tu, orang Arab, tak tahu siapa, kampung mana, tak apa. Orang lain ni orang lemah-lemah ni, orang jauh, bukan orang dekat. Kita rasa orang lain. Kita tak rasa diri kita, keluarga kita. Tak rasa sayang. Jadi apabila kita berdoa, dalam keadaan kita tidak merasai bahawa yang mati itu anak kita, ibu kita, suami, isteri kita, nenek dan atuk kita. Tak merasa saudara kita. Kita tak rasa diri kita yang mati tadi. Yang ditembak, yang dibom, yang diserang. Maka kita belum lagi mendapat wake up call. Belum lagi. Padahal gendang paluan perang telah pun dibunyikan oleh Allah. Allah dah bunyi dah paluan perang ni. Gendang perang Allah dah bunyi ni. Hari-hari tengok. Hari-hari diketuk pintu kita. Tapi kita tak rasa apa-apa. Nak doa pun malas. Apa lagi nak menangisi doa. Minta sungguh-sungguh. Menangis. Kenapa kita menangis? Kerana kita tak mampu nak tolong. Tak mampu nak pergi. Nak bagi duit pun tak boleh. Apa sangatlah yang ada kat kita ni. Angkat tangan menangis. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, anak aku dah mati di sana. Saudara aku dah mati. Aku tak mampu. Ya Allah. Ya Allah, berilah sabar pada mereka. Ya Allah. Ya Allah, berilah kesabaran pada mereka. Ya Allah, berilah kemenangan pada mereka. Kita tak rasa dalam hati kita. Maknanya kita belum disentuh lagi oleh gendang perang yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar pada kita hari ini. Kita tak rasa lagi. Dan bila kita tak rasa, adakah kita ingat besok Dajjal keluar, kita akan rasa? Tak. Kita akan ikut Dajjal. Wa iyazbillah min zalim. Sekiranya gendang perang yang ada pada hari ini, kita tak boleh rasa. Bukan wake up call pada hati kita, fikiran kita.
Dajjal datang besok, kita akan follow Dajjal. Kerana kita jadi orang pengecut dan bacul. Walaupun kita bergelar panglima. Walaupun kita bergelar yang di-Pertuan Agong. Walaupun kita bergelar sultan. Walaupun kita bergelar menteri. Walaupun kita bergelar orang yang hanya cuci-cuci. Orang yang kecil, tak ada apa-apa. Siapa pun kita. Sekiranya wake up call ini tidak menyentuh hati kita. Menyebabkan kita bangkit malam berdoa. Minta tolong pada Allah. Maka kita tak ada apa-apa lagi. Seolah-olah hanya sembahyang kita tu tidak membina kekuatan kita. Puasa kita tu kita tak bina, tak bersihkan hati kita. Seolah-olah pergi haji banyak kali, pergi umrah banyak kali, hati kita masih keras dengan dosa kita, dengan dunia yang bertapuk-tapuk dalam jiwa kita. Bertapuk-tapuk dalam hati kita ni. Sampai kita tak boleh rasa gendang perang telah dipukul oleh Allah. Menunjuk pada kita, mendengarkan pada telinga kita, melihat pada mata kita. Menyentuh hati kita, tapi hati tidak tersentuh. Mata tak dapat peringatan, telinga tak dapat peringatan. Jadilah kita orang yang lalai. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Suratul Araf ayat 179. Disumbat, dipenuhkan neraka jahanam dengan mereka yang ada hati tak boleh faham, ada mata tak boleh nampak, ada telinga tak boleh dengar. Mereka bagaikan binatang ternakan, bahkan lebih sesat. Bal hum adall. Mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi kita macam mana hari ni tengok cerita, tengok kita buat tak tahu kan? Jadi macam mana kita nak mengeluarkan diri kita daripada perselisihan, perpecahan yang menyatakan bahawa Al-Aqsa itu kiblat yang pertama. Al-Aqsa itu satu yang perlu kita pertahankan. Dan apa yang sahabat-sahabat kita tengah buat di sana ialah mempertahankan Al-Aqsa. Mereka tengah mempertahankan Al-Aqsa. Kita Bismillah. Jadi puncak kehancuran kita ialah perpecahan. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala, kita akan berpecah nanti. Kita akan berpecah. Berpecah apa? Yang pertama akan menyatakan bahawa kita bersama dengan perjuangan Al-Aqsa. Perjuangan untuk menegakkan Islam. Yang kedua, kita akan lihat orang-orang yang akan bersama dengan arus hari ini. Dia kata Hamas ni pengganas. Dia kata orang Palestin ni pengganas. Orang Palestin dah jahat. Saya tengok dalam perbincangan Security Council United Nations. Saya tengok pagi tadi, saya tengok perbincangan yang telah dibuat beberapa hari yang lepas. Dalam perbincangan itu, cadangan daripada Rusia supaya dihentikan perang, kita bagi bantuan kepada Palestin. Bagi bantuan pada Palestin. Orang Palestin yang mati banyak ni. Bagi bantuan. Jangan bom dah. Dia kata Israel jangan bom dah. Jadi Hamas pun jangan bom lagi lah. Bagi bantuan. Yang mati ramai ni, anak-anak dan sebagainya. Kata Rusia minta supaya bantuan kemanusiaan dibuat. Maknanya Rusia minta tentera pengaman masuk ke dalam Palestin. Maknanya siapa-siapa yang degil ni, yang masih bom lagi ni, perang dia. Itu secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Secara langsung dia kata kita bagi bantuan kemanusiaan sebab kita tahu Yahudi ni tak akan mengalah. Dia tak akan mengalah. Apa kata undian Security Council? Malaysia pun ada kat dalam tu. Kan? Majority, bukan semua, majority 15 undi kata tolak. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Sebahagian besar yang menyatakan kenapa tolak? Rusia punya cadangan tadi nak bagi bantuan datang, nak jadi keamanan. Kerana Rusia punya cadangan tak sebut Hamas ni yang memulakan, Hamas ni yang mengganas. Tak sebut yang tu. Nampak jahat tak jahat dia orang ni.
Dia kata Hamas yang jahat ni, nak sebut dalam dia punya tu, Hamas yang mengganas. Dan Israel wajib mempertahankan negara dia. Maka salah seorang daripada mereka yang menyokong Rusia dia kata United Nations gagal dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan keamanan dan kemanusiaan. Salah seorang daripada saya tak dengar habis. Bila dengar macam tu saya dah malas nak dengar dah. Maknanya kita tahu dah semua itu dia orang rancang. Amerika kata apa? Hamas jahat. Kita nak kena bantu Israel. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, United Nations pegang macam itu. Ini orang cerdik pandai ni, doktor-doktor ni, PhD ni, doktorat ni, menteri ni. Saya tak cakap menteri Malaysia, saya cakap menteri di sana lah. Tapi nak sebut kat sini, bagaimana mereka tidak boleh fikir dengan fikiran yang betul. Yang dibunuh oleh Israel ni rakyat. Yang ditembak, yang dibunuh, yang diletupkan masjidnya, gerejanya, hotelnya, rumahnya, hospitalnya, sekolahnya, yang diletupkan tu rakyat. Yang dia perang ni rakyat. Kalau gentleman masuklah cari Hamas, masuk lawan Hamas lah. Kalau gentleman buat jangan bom macam itu ramai-ramai. Itu namanya genocide, pembunuhan beramai-ramai, massacre. Itu semua kesalahan perang. Jadi dah sebut kat sini, United Nations pun tak boleh jawab dengan betul. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari ini masih lagi majoritinya yang bersama-sama dengan arus yang tidak berfikir dengan fikiran yang benar. Sebab tu malam ni saya nak mengajak bahawa antara faktor yang menghancurkan khilafah negara-negara Islam sebelum ini ialah apabila mereka tidak mempunyai perjuangan jihad yang betul, fokus yang betul. Dan pada hari ini kita nak jelaskan, nampak bahawa pembebasan Masjid Al-Aqsa itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang paling penting. Kita kata paling penting lah dari sudut perjuangan tadi. Tak lengkap kalau tanpa ada pembebasan Masjid Al-Aqsa. Sebab tu ulama-ulama menggambarkan sebagai akidah, sebahagian daripada akidah mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Maka berselisih ke arah ini adalah merupakan satu yang menghancurkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, sekarang ni baru peringkat media masa aja perselisihan ni. Akan ada nanti perselisihan sampai ke muncak di peringkat bukan sahaja cakap-cakap kata-kata alam maya, virtual life, tetapi akan sampai kepada peringkat praktikal, reality. Akan ada sebahagian daripada orang beriman yang akan bangkit dan akan memuncak perselisihan ini. Maka pada masa itu, kita yang boleh berfikir, kita yang ada iman, kita yang ada Islam dan takwa, kita nak ikut siapa? Kita nak ikut United Nations? Kita nak ikut negara-negara besar yang boleh veto apa yang ada pada United Nations? Seperti Amerika, seperti Rusia yang boleh veto. Macam mana kata Tuan Mahathir, negara-negara yang boleh veto, batalkan segala keputusan yang ada kemanusiaan, keamanan, keselamatan negara, tiba-tiba diveto oleh negara-negara yang ada kuasa tadi. Kita nak ikut veto mereka, kepala mereka yang tak betul tu? Kita nak ikut kepimpinan mereka yang tak betul? Atau kita nak mengikut apa yang Allah SWT sebut dalam Quran, apa yang Nabi sabdakan dalam hadis-hadisnya? Kita nak melihat dengan iman kita, melihat dengan takwa kita, sehingga kita bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman. Ini perkara yang akan menghancurkan. Kita akan dicabar nanti. Iman kita akan dicabar. Iman kita akan dicabar. Takwa kita akan dicabar. Pada masa itu. Sekarang ni belum lagi. Belum sampai lagi. Jadi tengoklah besok. Bila sampai waktu Israel dah menyerah kalah, tentera ni dah mati ramai. Dia nak masuk Gaza ni. Dia mula semalam dia mula hantar dia punya konvoi dia. Dia kena dia lari dan sebagainya. Bertempur dan sebagainya. Dia akan hantar lagi. Ramai mati askar dia.
Besok dah mula fasa tentera-tentera sniper pula keluar. Tentera dia panggil tentera hantu, ghost. Ghost, sniper ghost ni keluar pula masuk menyelinap, masuk. Netanyahu kena tembak ni, kena tembak, dah mula tentera, pemimpin tentera semua kena tembak semua. Mereka dah rasa takut. Dah rasa tak mampu dah nak berhadapan dengan tu. Maka mereka pun minta bantuan daripada Amerika. Tentera Amerika pula masuk. Bila Amerika masuk, maka masa itu akan ada mujahidin daripada luar masuk sekali. Tentera mujahidin masuk sekali daripada luar. Maka kita akan melihat berakhir dengan kemenangan umat. Maka ketika itulah akan ada kemarahan yang besar pada pihak musuh Islam. Dan akhirnya dengan kemarahan itu, bagaimana Nabi kata, keluarnya Dajjal yang pertama ketika dalam keadaan marah. Tapi kita hari ni tengoklah macam mana kita ni, apa yang kita mampu, siapa yang mampu ni. Contohnya kan. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, ada orang kata kita ni negara kecil. Apa yang kita mampu buat? Kita negara kecil. Bila kita bergantung pada negara kecil besar, bila kita bergantung kepada badan hebat tak hebat, senjata banyak senjata sikit, kita bergantung pada teknologi dan sains, bergantung kepada makhluk, maka confirm kita kalah. Walaupun yang sebut itu orang yang hebat, menteri ke, Datuk Seri ke, Tan Seri ke, hebat. Kita ni negara kecil, kita ni negara tak ada apa-apa, kita ni kerdil aja, kena senggung aja dah jatuh apa. Takut pada makhluk lebih daripada takut pada murka Allah. Maka pada masa itu rahmat Allah, barakah Allah tertahan ke atas kita. Kenapa cakap macam itu? Cuba tengoklah peperangan yang dilakukan, yang dibuat sebelum ini orang Islam. Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, peperangan tabi'in sebagainya. Berapa banyak kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan yang sedikit boleh mengalahkan kelompok kumpulan yang besar. Biiznillah, dengan izin Allah. Di mana iman kita pada Allah? Jadi bukan sedikit bilangan kita, bukan kecilnya negara kita. Kita ni kerdil aja ni Malaysia. Malaysia dengan Singapura pun kalah. Itu kalau kita bergantung dengan senjata. Kalau kita bergantung dengan teknologi. Kalau bergantung dengan kekuatan-kekuatan ketenteraan mereka. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah iman kita diuji. Takwa kita diuji. Mengaku mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tak yakin pada kuasaan Allah. Memanglah Allah suruh kita mempersiapkan kekuatan, tapi kekuatan yang utama bukan kekuatan fizikal. Walaupun kekuatan fizikal itu penting, tapi bukan yang paling penting. Ini memang tak logik ni. Tak logik. Macam mana nak logik? Kita yakin dengan sains. Saya ada baca satu hadis tadi. Saya tak ingat kat mana saya jumpa. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat kat mana saya jumpa. Nanti saya bagi. Lebih kurang mahfumnya lah. Apa kata Rasul? Yang paling bahaya di kalangan pemikiran dan akidah umat aku ini ialah apabila akidah umat itu berpegang dan bergantung kepada sains. Bukan sains disebut, ya, kepada material, madiyah. Bergantung kepada sains. Allah suruh kita usaha maksima. Allah suruh usaha maksima. Bukan Allah suruh kita adakan senjata yang paling hebat, tentera yang paling ramai, duit yang paling banyak. Bukan. Allah suruh kita usaha maksima. Allah tolong. Saya cerita tuan-tuan puan-puan pengalaman kami atas kapal. Kami flotila Mavi Marmara atas kapal 700 orang lebih kurang. 7 buah kapal. Lebih kurang 7 buah kapal. 7 ke 11. Dah lama sangat. Tak ada bawa senjata apa pun. Diberi amaran oleh Israel, kalau kamu datang ke Gaza, naik laut ni, kami akan kepung, kami akan tembak, kami akan tangkap. Dia dah bagi dah.
Petang tu waktu asar. Lepas solat, ketua pasukan kata, kita dengar, kita dapat berita daripada Tel Aviv, wartawan kita kata Israel akan hantar tenteranya 70-80% kekuatan satu batalion. Tentera laut komando. Shatid 13 salah satunya. Dihantar dengan kapal selam nuklear 2, kapal perang nuklear ada 4, dengan bot Zodiac, bot laju, dengan helikopter ada 3 dan 4, dengan helikopter dengan kapal terbang F-16 datang akan kepung pukul 11 malam. Dia orang dah kepung dah. Dah nampak daripada radar. Luar tak nampak, fizikal tak nampak, radar nampak. Tuan-tuan pembaharan baca Allah Subhanahu Wa Taala, diserang, ditembak. Memang mati sebab kita tak ada senjata pun nak lawan, dan kita tak niat pun nak berlawan. Kita hanya niat nak bantu Gaza, nak bantu Al-Aqsa sahaja. Nak bantu bawa barang-barang pendidikan, kan? Pennya, kertasnya, bukunya, bawa barang-barang perubatan, hospitalnya, bawa barang-barang tentang kemanusiaan, kursi roda, kan? Macam itulah. Makanan. Tiba-tiba kami diserang. Memang tidak ada senjata. Memang tidak ada apa. Seorang datang, buka baju dia. Bila helikopter datang, buka baju, kan? Please don't shoot. Kibarkan baju warna putih, t-shirt warna putih. Please don't shoot, please don't shoot. Tangan dia tembak. Dia tembak tangan. Tak cukup tembak tangan, tembak sebelah tangan lagi. Jatuh. Kita minta jangan shoot. Kita kibarkan t-shirt warna putih, kibarkan. Dia tembak tangan. Dia tembak 80 orang cedera parah. Dia tembak pula dengan peluru yang illegal. Mati 9 orang atas kapal. Seorang kena tembak tepat kat kepala, tembus kat sini, tembus. Pensan, koma 2 tahun lepas tu meninggal dunia. Koma 2 tahun lepas tu meninggal. 10 orang mati syahid atas kapal. Kemudian datang dipukul, ditembak, dipukul, diikat, dan sebagainya. Kalah tak? Oh, kalahlah kena tangkap. Kalahlah masuk penjara. Kalahlah sebab ada yang mati. Kalahlah, kita tak boleh nak. Dia seorang pun tak mati. Walaupun 2 orang, 3 orang anggota dia kita dapat tangkap. Dia jatuh daripada helikopter, kita pegang, tangkap, bawa bawah, jaga dengan elok, bagi rawatan pada dia. Bukan kita pukul dia, tak. Yang seorang takut sangat, dia tinggalkan semua senjata dia, terjun daripada kapal terjun bawah. Jadi kan, ya sebut kat sini, kalah tak? Kalah lah. Kita kena penjara, kita kena tangkap, kena pukul, mati, kena rampas barang-barang semua sekali. Kalah lah. Tak kalah. Yang mati syahid, yang hidup mulia. Apa mulianya? Allah bagi lepas tu. Pertama kali Israel kena dakwa. Pertama kali Israel bayar 2-3 juta US dollar nak ganti orang yang syahid tu. Pertama kali Israel terpaksa tunduk kepala dia, ikut. Ini baru NGO. Allah dah tunjukkan kemenangan. Adalah peristiwa yang berlaku dalamnya tu. Contohnya macam ada tentera baju putih yang kami tak nampak. Tak payahlah cerita panjang sangat pula nanti. Tapi nak sebut kat sini, Allah bagi menang. Itu NGO yang tak ada senjata, yang tak lawan. Tapi Allah bagi menang lah. Lepas tu habis. Satu dunia bangkit. Yang Islam, yang bukan Islam, bangkit pakat-pakat. Apa ni? Orang nak hantar barang kemanusiaan pun kena tembak, kena bunuh. Apa ni macam ini? Rakyat mereka pun marah. Kesan dia besar lepas tu. Yang dah kena tadi, yang syahid, Allah bagi pula. Ada dia punya barakahnya. Adalah cerita-ceritanya. Kalau nak cerita malam ni tak habis satu malam. Panjang. Dia nak sebut sini, itu bila kita berdepan, konfront dengan Israel, dalam keadaan kita tidak melawan. Kita bawa benda keamanan, dia tembak, dia pukul, dia tangkap, dia bunuh. Apalagi bila orang Islam berdepan dengan dia dan menyerang. Maka sekiranya yang menyerang itu dengan iman, dengan takwa,
menyerang dengan akhlak yang baik, insya-Allah Allah janji menang. Sebab tu kalau kita hari ini masih rasa bahawa tak apalah, ringan-ringan je, tak ada apa. Ini semua bukan berhentilah, tak lama lagi. Kita buat tak kisah je. Rugi kita kerana kita tidak bersama dengan taifah yang akan diberikan kemenangan oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan, malam ini saya nak sebut faktor yang menghancurkan sebelum bangkit ialah akan berlaku perpecahan, dan perpecahannya ialah berkenaan dengan Al-Aqsa. Al-Aqsa yang kita nampak sini akan ada yang menyokong bersama, akan ada yang melawan. Dan kemungkinan yang melawan tu ramai. Malaysia ni alhamdulillah setakat ni masih ni lagi. Besok bila dia nak minta berdamai je, ramai berpecah. Kita kena bagi damai dengan dia, kita kena bagi ni semua, padahal tuntutan yang diminta oleh orang-orang yang berjuang tak diberi. Contoh apa? Contoh, kena kembalikan semula tanah-tanah yang diambil, yang dirampas secara haram oleh Israel, oleh orang-orang Israel. Kena pulangkan balik rumah-rumah yang telah dirampas. Kena ganti pampasan segala kemusnahan yang telah dibuat. Yang dibom hospital, yang dibom rumah, yang dibom masjid, yang dibom gereja. Ganti balik. Boleh? Agak-agaknya Israel boleh bagi tak? InsyaAllah dia tak nak bagi punya. Confirm lah. Dan bila dia tidak bagi, maka dia akan lebih buat. Dan kita pun lagi buat. Akhirnya Allah izin bersatunya umat mukmin satu dunia, kepung Israel. Akhirnya insya-Allah kemenangan. Maknanya dah dekat ke? Dah dekat lah. Habis apa nak buat? Okey, nombor satu, tuan-tuan rahmat Allah, kita nak rasa bahawa peperangan ini adalah wake up call. Apa wake up callnya? Bukan wake up call kita daripada perang kepada aman kepada perang, bukan. Wake up call kita nak test iman kita ni bersama ke dengan Quran dan sunnah Nabi. Iman kita ni menyebabkan hati kita sedih tak? Dengan kematian-kematian yang ada, dengan kesusahan yang ada, ancaman yang ada, menyebabkan hati kita ni terbakar tak? Sedih. Sehingga hati kita angkat tangan minta pada Allah pertolongan, minta pada Allah kesabaran, minta kepada Allah kemenangan. Wake up call pada hati kita. Kemudian wake up call pada hati kita juga untuk kita bersama. Kita kena bersatu. Tak kiralah yang namanya tentera, yang namanya general, yang namanya panglima, yang namanya ketua polis, yang namanya PDRM, yang namanya custom, yang namanya siapa sahaja. Kita kena bersatu ni. Sebab ini adalah suatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersatu, sinergi, buat sama-sama. Sebab tu saya sebut, saya ada berapa cadangan kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Majlis Raja-Raja, kepada Perdana Menteri, kepada Yang di-Pertuan, kepada askar Diraja Malaysia, kepada komando kita, kepada polis di Diraja Malaysia, kepada orang awam. Kami ada cadangan. Kita kena buat. Lebih daripada 20 tahun dah terlibat dengan Palestin. Lebih daripada 20 tahun. Sejak daripada tahun 2000 lagi. Tahun 2000 ni, kan, ketika intifadah yang kedua, dah ada dah. Naik sampailah pada tahun 2010, flotilla Mavi Marmara. Naik sampailah ke hari ini. Alhamdulillah masih lagi bersama-sama. So, kita nak sama-sama pengalaman yang ada tu kita garapkan sekali, kita sinergikan. Kita pakat-pakat buat sesuatu. Yang ada buat ni alhamdulillah, yang buat sekarang ni bagus dah. Ceramahnya ramai, ustaz-ustaz dah mula bercerita pasal Palestin. Ustaz-ustaz yang dulu cerita pasal kunut tak boleh, bid'ah sana bid'ah sini pun dah mula cerita pasal Palestin, jihad sana jihad sini. Alhamdulillah. Dah mula dah. Semangat tu dah bagus. Demonstrasi, walaupun orang politik ke orang apa ada kepentingan, niat tu masing-masing tu Allah bagi, tapi dah buat dah. Berhimpun di dataran, buat sana buat sini, alhamdulillah. Tapi itu adalah perkara yang kita telah buat sebelum ni. Kita nak buat sesuatu yang lebih besar. InsyaAllah kita kena gabungkan pemikiran kita, buat sama-sama. Kita kena fikir seolah-olahnya yang kena serang ni negara kita, yang kena serang ni Malaysia, Indonesia, yang kena serang ni Asia Tenggara. Bukan yang kena serang ni Gaza. Gaza ni sekarang kena bom. Siapa yang berani jamin bila dia dah dapat Gaza, bila dia dah dapat Masjid Al-Aqsa, dia tidak akan serang sini? Dia tak rampas tanah kita, tak rampas rumah kita. Siapa yang boleh jamin?
Selepas dia dah menguasai Gaza, selepas dia menguasai Baitul Maqdis, dia tidak akan rampas pula Baitul Haram, tak akan rampas pula Masjid Nabi. Siapa yang berani jamin? Dengan kejahatan yang macam tu, adakah mereka akan berhenti setakat Gaza? Adakah mereka berhenti setakat Masjid Al-Aqsa? Sekiranya habis tewas, maka dia akan pergi ke tempat kita juga. Siapa yang berani jamin? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita tak akan terkena dengan serangan mereka. Bukan serangan bom saja. Banyak serangan-serangan lain yang dia boleh buat, yang dia boleh rancang bila dia boleh menguasai. Jadi sebab tu kita nak kena rasa sebenarnya yang kena tembak, yang kena bom bukan di Gaza saja. Sini pun kena ni. Kita pun rasa juga. Kita pun kena berfikir ni. Barulah dia menjadi wake up call. Baru dia menjadi wake up call. Barulah hati kita disentuh, iman kita disentuh. Bila kita boleh rasa ini adalah anak kita yang mati ni, mak kita, ibu kita, ayah kita. Macam mana ni. Kita bayangkan anak kita tu, wajah yang meninggal tu anak kita. Macam mana ni. Jadi kita pun rasa nak kena tolong, nak kena buat sesuatu. Paling kurang doa. Dan doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata umat Islam, senjata orang beriman. Jadi kita kena doa. Kurang-kurang doa tu senjata yang main-main. Senjata. Tiba-tiba Allah bagi menang dengan segera. Masjid Al-Aqsa bebas. Kenapa? Doa yang datang daripada Malaysia, Indonesia. Doa yang datang daripada Nusantara. Jadi tiba-tiba Allah bagi pula kebangkitan berlaku. Jadi inilah kita kena buat, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang insya-Allah boleh kita sama-sama fikir-fikirkan untuk malam ini. Bagi mereka yang ada kesempatan, insya-Allah besok saya ada di Rimbunan Kasih. Bolehlah kalau nak datang jumpa insya-Allah. Kami ada buat program Ansar sikit. So siapa yang boleh datanglah insya-Allah. Siapa yang nak berjumpa saya daripada mana-mana, saya dapat tahu ada berapa nak jumpa saya, mungkin insya-Allah lepas Johor ke 2 ke 3 ke ada kelepangan sikitlah. Boleh jumpa, boleh bincang-bincang insya-Allah. Saya di Melaka Aku liquli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tuan-tuan berrahmati Allah Taala, kita doalah supaya mudah-mudahan kita bersama-sama dengan perjuangan Islam. Hidup kita Islam hari ini, iman hari ini, takwa hari ini. Apalah guna kita ni ada Islam, ada iman, ada takwa. Apalah guna ada ibadah banyak tapi kita tak boleh bantu perjuangan Islam. Seolah-olahnya macam yang kita buat tu tak ada kekuatan. Maka marilah sama-sama kita menyahut panggilan gendang peperangan yang sedang dipukul, yang sedang didengar oleh kita. Kita dengar, kita tengok. Jadi mudah-mudahan kita ada satu perasaan untuk bersama-sama. Dan natijah daripada itu apa? Kita kena bertaubat pada Allah. Kita sedar kita tak kuat, sebab tu kita tak mampu nak bantu, maka kita perbaiki diri kita. Baiki iman kita, baiki ilmu kita, tauhid kita, baiki ibadah kita, baiki semua. Kenapa kita tak mampu nak bantu? Sebab kita tak kuat. Kita bertaubat pada Allah. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku lemah. Bantulah aku. Minta ke Allah. Jadi mudah-mudahan bila kita minta macam itu, Allah bagi kekuatan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk kita istiqamah. Sehinggalah kita berhadapan dengan Allah di yaumul mahsyar, di yaumul hisab. InsyaAllah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين يا الله في الأقصى وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان
اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وترك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.